Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Afarizal dalam kelas ECG kita yang kedua yang bertajuk Fisiologi dan Salur Darah Jantung. Ya, setelah sel-sel badan ataupun tisu-tisu badan menggunakan oksigen dan nutrien, ia akan menghasilkan bahan kumuh yang dinamakan sebagai karbon dioksida. So, darah akan membawa karbon dioksida kembali ke jantung melalui salur darah yang dinamakan sebagai vena cava, kembali ke right atrium ataupun yang kita belajar sebelum ni, atrium kanan, dan seterusnya daripada atrium kanan, darah akan dipam ke right ventricle ataupun ventricle kanan yang mana mempunyai ketebalan dinding jantung sebanyak 0.3 sehingga 0.5 cm. Dan seterusnya, darah yang tidak beroksigen yang punya karbon dioksida akan dipam ke peparu melalui salur darah yang kita boleh tengok kat sini yang dinamakan sebagai pulmonary artery. So, darah akan dipam ke peparu melalui pulmonary artery dan seterusnya di peparu, pertukaran gases akan berlaku di mana karbon dioksida akan dilepaskan dan darah yang baru akan membawa oksigen. Oksigen akan kembali ke left atrium ataupun atrium kiri dan seterusnya darah dipam ke left ventricle iaitu ventricle kiri yang mana seperti mana yang kita bincang sebelum ni ketebalannya adalah 0.8 cm dan boleh mencecah sehingga 1 cm. Seterusnya, darah yang beroksigen akan dipam ke seluruh badan semula melalui satu salur darah besar yang dinamakan sebagai aorta. So, darah akan dipam ke seluruh badan melalui arteri, salur darah arteri yang kita namakan sebagai arteri, dan kembali ke tisu badan untuk digunakan semula sebagai tenaga. Kita buat ulang kaji pantas. Oksigen digunakan oleh sel badan dan karbon dioksida akan dibawa kembali ke jantung melalui satu saluran darah yang dinamakan sebagai vena cava. Kembali ke jantung, ke right atrium ataupun atrium kanan. Seterusnya dipam ke right ventricle, iaitu ventricle kanan. Seterusnya, darah yang tidak beroksigen daripada ventricle kanan akan dipam ke satu saluran darah yang dikenali sebagai pulmonary artery. Salah satunya arteri yang membawa darah yang tidak beroksigen. Dan seterusnya, darah dipam ke peparu dan di peparu berlakunya pertukaran gas di antara karbon dioksida dan oksigen. Dan oksigen akan dibawa daripada peparu ke left atrium ataupun atrium kiri. Seterusnya, darah dipam ke left ventricle ataupun ventricle kiri. Dan ventricle kiri akan mengepam darah ke seluruh badan melalui satu saluran darah yang besar. Saluran darah arteri yang besar yang dikenali sebagai aorta. Daripada aorta akan kembali ke sel badan dan oksigen dan nutrien digunakan sebagai tenaga. Okey, itu adalah sahaja berkenaan dengan fisiologi peredaran darah ke seluruh badan, iaitu daripada jantung ke seluruh badan dan juga daripada seluruh badan kembali ke jantung. Tidak sahaja oksigen tetapi elektrolit ataupun garam dan juga nutrien turut dibawa. So, kita rehat untuk 10 saat untuk topik seterusnya. Tajuk seterusnya adalah berkenaan dengan salur darah jantung, iaitu salur darah yang berkandungan oksigen dan nutrien kepada jantung. Sebenarnya kita belajar, jantung terletak di tengah-tengah dada dan kedudukannya adalah sedikit ke kiri. Dan salur darah utama yang membawa darah daripada ventricle kiri ke seluruh badan adalah aorta, dan daripada aorta terdapatnya satu salur darah arteri yang menggerakkan oksigen ke bahagian kanan jantung yang dikenali sebagai right coronary artery. Maaf, kat sini saya terpaksa menulis dan menerangkan dalam bahasa Inggeris sebab namanya adalah terlampau complicated. So, daripada right coronary artery akan beri cabang kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah right marginal artery ataupun arteri marginal kanan
yang kalau kita tengok kat sini adalah membekalkan darah lebih kepada ventricle kanan, iaitu right marginal artery. Cabang kedua daripada right coronary artery adalah salur darah yang membawa oksigen dan nutrien ke bahagian bawah dan juga belakang jantung yang kita kenali sebagai right posterior descending artery. Posterior descending artery. Descending adalah menurun dan posterior adalah ke belakang. Arteri yang menurun dan ke belakang. So, cabang di sebelah kiri daripada aorta yang bekalkan oksigen dan nutrien ke bahagian kiri jantung adalah dikenali sebagai left coronary artery, iaitu arteri koronari kiri yang memberi cabang kepada dua juga, iaitu cabang pertama adalah left anterior descending, seperti mana yang kelihatan membekalkan darah ke bahagian depan jantung, iaitu left anterior descending. Dan cabang yang kedua adalah salur darah yang membawa oksigen dan nutrien ke bahagian kiri tepi jantung dan juga ke bahagian belakang, iaitu left circumflex artery. Left circumflex artery ke bahagian kiri dan belakang jantung. Yang kalau kita bahagikan jantung kepada 4 bahagian seperti mana yang selalu saya lukis, bahagian pertama adalah right atrium ataupun atrium kanan, kedua right ventricle, ventricle kanan, ketiga left atrium, atrium kiri, dan juga left ventricle, ventricle kiri. So kalau kita tengok kat sini, right marginal artery lebih membekalkan oksigen kepada bahagian ventricle kanan, kalau kita tengok unjuran kepada cabangnya. Yang kedua iaitu right posterior descending artery lebih membekalkan oksigen ke bahagian bawah dan juga ke bahagian belakang jantung. Kita tengok lingkarannya adalah ke bahagian kanan dan belakang jantung. Dan juga kalau kita tengok kat sini, bahagian inferior jantung ataupun bahagian bawah jantung adalah terletak di bahagian seperti yang saya lorekkan. Ini adalah bahagian bawah jantung, iaitu kita kenali sebagai inferior part of the heart, bahagian inferior jantung. So, kalau kita tengok kat sini, seterusnya adalah left circumflex artery, cabang daripada left coronary artery. Dia membekalkan oksigen dan nutrien kepada free wall. Free wall ni maksudnya dia boleh bebas membekalkan oksigen kepada bahagian kiri jantung yang mana sahaja, tapi lebih kepada bahagian tepi jantung di sebelah kiri. So, seterusnya adalah left atrial descending. Kalau kita tengok, salur darah ni adalah membekalkan oksigen kepada septum, yang seperti saya lorekkan di tengah-tengah septum dan juga di bahagian depan jantung. Yang seperti mana yang kita belajar dalam anatomi atau struktur jantung, septum adalah pembahagi di antara ventricle. Okay, saya rasa itu sahaja untuk topik pada kali ini berkenaan dengan fisiologi dan salur darah yang membekalkan darah kepada jantung. Sehingga kita berjumpa lagi di topik seterusnya berkenaan dengan electrical jantung.